Kalau kalau kita ambil duit ke apa-apa yang kita infakkan atas nama dia, ada dosa. kalau kita ambil apa je? Kalau kita infak, kita ambil duit dari suami tanpa pengetahuan, tapi untuk infak ke apa? Infak atas nama Okey, baik. Bab duit suami, duit isteri. Bab duit suami, duit isteri, dia ada sefer dia. Dia ada sefer dia tentang isu duit suami, duit isteri dan nafkah. Dalam ni akak seronok dengar ni sebenarnya ni. Dalam duit suami ada duit isteri. Laju angguk Sebab tu laju yang mengangguk. Tetapi dalam duit isteri tak ada duit. Oi, laju gelengnya. Laju gelengnya. Akak dengar aku pun berat nak cakap ni. Takut orang perempuan ni masalah guna kuasa. Dalam duit suami ada duit isteri, iaitu nafkah. Secara asas isteri menguruskan 100% duitnya tanpa campur tangan suami, kecuali kalau isterinya membazir dan melakukan perkara yang tak wajar. Membazir lah ketika kata membazir, melanggar hak yang sebenar. Jadi suami dia nak elakkan mudarat, bukan suami dia nak ambil duit, tapi kawal. Maka isteri kena taat. Apabila seorang suami sudah melunaskan segala kewajipan yang bersifat material kepada isteri, maka selebihnya isteri kena minta izin. Dalam satu hadis sahih, ini peristiwa benar berlaku pada zaman Nabi. Seorang sahabat member Nabi yang perempuan, nama dia Hindun, Sayyidatuna Hindun radhiyallahu anha. Dia mengadu, dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Laki aku kedekut. Sesungguhnya Abu Sufyan, dia bukan kedekut biasa, Kak. Kalau Melayu kedekut, yang gila-gila kedekut, kita panggil apa? Tangkai jering, tai hidung masin, pahit. Maknanya nafkah tak dibayar. Payahlah nanti aku nak masak. Bukan aku nak masak untuk aku, untuk dia juga. Kan dia juga yang marah. Tiap-tiap hari dia pandai pula, berah aku beli. Tapi tak nampak berah dia, yang masaknya aku. Gitulah. Nabi kata apa, Kak? Ni satu lagi berita gembira untuk akak ni. Kan? Nabi kata apa pada isteri yang mengadu tadi suami tak bagi duit? Nabi kata, ambil senyap-senyap. Seronok dia. Siapa laki kau, Kak? Hati-hatilah. Balik rumah Cik Man, poket saya banyak hari tu saya letak kan. Dia salah guna hadis yang saya bagi tu kan. Nabi kata, Nabi kena tunggu apa Nabi sebut. Ambil senyap-senyap tanpa pengetahuan dia, mengikut keperluan. Nabi tak kata Lazada, Nabi tak kata Shopee. Nabi kata ambil senyap-senyap keperluan. Sebab Islam melihat isteri nak ambil pun bukan untuk dia, bukan untuk pulut dakap, bukan untuk emas ke zulian ke apa semua, tak. Untuk suami. Bagi makan anak-anak tengah hari, bang, makanan dah siap apa semua, ni urusan dapur. Untuk suami juga yang itu. Selebih daripada itu, Kak, benda-benda yang tak wajib, yang bukan tuntutan suami, sebaik-baiknya minta izin. Ataupun isteri boleh tak infak dengan hartanya? Adakah perlu minta izin suami? Tidak perlu. Kecuali kalau isteri memudaratkan diri dan harta, suami bertindak sebagai kontrol. Cik Man nak huraikan satu benda yang orang salah faham dengan kenyataan Cik Man dalam soal nafkah antara isteri dan ibu kandung. Itu. Sebab saya huraikan di Sembang Viral. Sebab bila sebut mak ni sensitif kan, mesti mak nombor satu. Tak, ada benda yang mak nombor dua, isteri nombor satu. Dan benda ini Nabi sebut dalam hadis sahih. Apabila seorang lelaki dia bertanya, ya Rasulullah, aku ada harta, pada siapa yang aku infakkan dulu? Nabi kata, diri kau. Kau kena makan dulu. Duit tu kau kena sedekah pada diri kau, kau kena makan. Sebab kau nak jaga anak bini kau, mak kau. Kalau ada duit lebih, siapa aku nak infak? Nabi kata, kepada ahli keluargamu. Ahli keluargamu siapa? Isteri dan anak-anak. Isteri dulu, Kak. Kemudian laki tu tanya, kalau ada lebih lagi, siapa? Kepada kerabatmu. Siapa kerabatmu? Makmu, pakmu.
Dalam soal taat, mak nombor satu lah. Mana ada suami taat kepada isteri? Seorang suami taat kepada mak dia dulu. Dia tak ada istilah taat pada isteri. Yang Cik Man nak cerita ni dalam soal nafkah. Jadi dalam soal nafkah, kau dah ambil anak dari orang masuk dalam hidup kau. Bapak dia dah lepaskan dia 1%. Jadi kau kena jaga dia lah. Mak engkau pula, bapak engkau ada. Nampak tak kat situ? Jadi dalam hadis ini menunjukkan, hadis ini jelas menunjukkan dalam soal nafkah, bukan soal taat. Isteri nombor satu. Sebab apa bezanya nafkah mak bapak dengan nafkah isteri? Tuan-tuan, mak kita ni, kalau dia kaya raya, kita tak wajib bagi nafkah. Kalau dia miskin, ada lebih, maka ihsan kita. Isteri, kaya macam mana pun, suami wajib bagi nafkah. Gaji isteri kau berapa sebulan ya? 60 juta. 60 juta RM. Gaji kau berapa? RM300. Wajib. Wajib. Setakat yang mampu. Walaupun isteri dia pun tak nak, abang ambil dah bang. Walaupun isteri dia tak nak, ni contoh lah. Sebab tu orang kita kena, bukan orang kita, Islam dia sangat mementing, membahaskan juga tentang topik sekufu tak sekufu. Nanti nak elakkan pergaduhan. Walaupun cinta itu buta. Jadi maknanya, suami gaji 300, isteri gaji 60 juta. Suami wajib bagi nafkah setakat kemampuannya. Kerana kewajipan nafkah itu pada suami terhadap isteri. Jadi isteri kaya ke miskin ke, suami wajib bagi nafkah. Tapi mak kandung suami tadi tu, mak kandung lelaki tu tadi, kalau kaya tak payah bagi, mak dah kaya. Kalau miskin, bagi selepas selesai isteri. Itu sistem. Cuma agaknya adalah yang terperanjat. Sebab bila fikir mak always number one. Ya, dalam soal taat. Dan taat tu pun tengoklah, janganlah seorang ibu memerintah anak lelakinya sehingga perintah itu menjahanamkan rumah tangga anaknya dan menantunya. Yang ni maksiat. Sensitif bak mak-mak ni. Sebab tu ramai kadang-kadang anak-anak yang dia rasa berdosa. Alamak. Sebenarnya kak, dia tak ada pertembungan antara ibu kandung dengan isteri kalau masing-masing tahu hak masing-masing. Itu sepintah lalu lah. Bila akak sebut tanya pasal nafkah tadi, Cik Man nak sebut sekali lalu sebab alang-alang teringat. Silakan kalau ada soalan.